The Bidayuh people, an indigenous people of Borneo Sarawak, comprise of several distinct groups. Among them, the Bidayuh Selako community thrives in the beautiful area near Sematan, deeply connected to the rich heritage from the mountainous regions of Kalimantan. They began their journey along the Selako River near Gunung Gajing, where their vibrant culture has flourished over generations. In the early 1800s, the Selako established villages in the fertile areas of Sungai Pasir and Sungai Kayan. This pivotal journey marked the beginning of the flourishing presence, leading to the development of several Selako villages, including Kampung Kue. As we embark on a journey through the Bidayuh Selako traditional wedding, witness a celebration that is not only about love, but also a profound expression of identity and respect towards the community and its elders. Join us as we explore the time-honored customs and rituals that unite the Selako people, bond their history and contemporary life in a rich mosaic of cultural heritage. The Nangket may very well be the last wedding of the Bidayuh Selako community, a poignant reminder of their rich cultural heritage. Yang pertama pasal perkahwinan. Kahwinan yang pertama adalah bertangkap. Bertangkap meaning that orang itu dijumpai berdua-duaan di tempat yang sunyi lah. So ketua itu ataupun orang awam kata, oh sana itu ditangkap. Dia bersebat dengan perempuan itu. Jadi tangkapan, itu tugas saya. Jadi kalau saya nak menghukum, saya tanya juga binua tadi. Binua, ini orang ini bersalah, sudah ditangkap. Kesalahan dia ini. Jadi binua akan, okey, kita buat hukuman macam ini. Kalau dia mau jadi, tetap jadi, tidak ada lagi main-main, kita kawinkan dia. Kawinkan dia, kita buat satu upacara ringkas. Ringkas iaitu bunuh manuk 3 saja, 3 ekor ayam bunuh. Dan seremoni itu di Sangahat. Untuk menentukan dia itu sudah sah kahwin. Kita sudah bagi tahu jubata Tuhan kita bahawa dia sudah pasangan suami isteri. Itu yang pertama. Dengan cara itu kita bagi tahu dia punya waris-waris lah. Dia ini sudah kahwin. Bapak dan mak memang dah tahu lah. Tapi waris-waris yang lain, orang-orang kampung, dia dah kahwin dah sah. Dia buat hukuman, sudah dibuat seremoni, bunuh ayam 3 dan seterusnya. Itu ketua adat buat nyangahan lah. Nyangahan dan saya buat nyangahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kahwin yang kedua biasanya apa yang kita nak lakukan sekarang ialah bersampaat. Bersampaat ini cara dia paling sesuai lah. Karena kita mesti ada orang tengah. Jumpa perempuan, jumpa lelaki, atau tidak kita mau kahwin, jumpa orang tua dia. Kalau semua dia sudah setuju, kita buat satu tarikh untuk buat sama-sama, buat bersampaat. Apa yang kita nak lakukan nanti, itulah bersampaat. Kita sampaat pada malam itu duduk sama-sama ceritakan jalan perkahwinan. Kita ceritakan jalan-jalan perkahwinan, jalan kehidupan, dan bukan main-main dan seterusnya lah. Itu nasihat daripada ketua-ketua kaum, dan bukan ketua kaum, ketua adat ataupun binua, bagi dia moral support dengan itulah, supaya dia betul-betul kahwin tidak ada main-main, dari mula hingga akhir zaman macam itu. Jadi apabila dia ceritakan, esok paginya dia kata okey, kita buat satu upacara bunuh manuk 3 juga. Dia bunuh manuk 3 untuk memberi tahu jubata Tuhan bahawa dia dah kahwin. Bagi tahu tadi kita bagi tahu dia mak bapak dia punya waris. Sekarang kita bagi tahu benda yang tidak nampak. Kayu-kayu ke, tanah-tanah ke, air-air ke, kita bagi tahu dia. Kita bagi tahu dia sudah kahwin. Itu satu daripada bersampaat lah. Cara bersampaat.
Jadi kalau kita tengok persampahan one of the best way lah. Satu daripada perkahwinan yang paling baik saya ingat. Karena itu tidak ada paksaan, tidak ada curi-curi kata orang, dia baik-baik semua. Itulah cara yang baik. Dan satu lagi perkahwinan orang Selako adalah nangket. Nangket ini adalah satu perkahwinan yang paling besar di masyarakat Selako. Terutama sekali di masyarakat Selako di Kuih. Ianya jarang dilakukan kerana orang tak mampu. Karena kos dia, belanja dia, hari dia, banyak perkara yang nak dikaji dulu baru kita buat nangket. Bukan senang nangket itu. Itulah saya kata tadi yang simple ialah bersampahan ataupun bertangkap. Itu yang simple. Nangket ini besar. Jadi ini di Kampung Kuih ini nangket dilakukan aja 40 tahun yang lepas saja ada nangket. Sampai sekarang tak ada nangket. Mungkin kita buat 2-3 hari ini kita buat atau cara macam nangket juga. Tapi bukan nangket lah. Walaupun dia tidak sepatutnya nangket secara ori kata orang, secara biasa. Tapi sekurang-kurangnya kita tak lari daripada cara-cara itu. Cara-cara nangket itu. Dan kita tengoklah apabila dia duduk nanti, apabila dia berpakaian nanti. Semuanya lengkap dengan cara nangket. Apabila dia menghadap buis dia sembayang itu. Itulah perkara-perkara dalam nangket. Saya ingat kita di Kampung Kuih ini sangat bertuah lah. Karena hari esok dan lusa kita akan tengok satu upacara nangket yang simple. Walaupun yang bukan nangket sebenar, tapi sekurang-kurangnya kita ada bukti bahawa nangket itu masih kekal di sanubari penduduk Kampung Kuih. Supaya dia tak hilang di telan zaman. So nangket is kekal dan kita maintain dia. Walaupun kita tidak 100% maintain dia, sekurang-kurang kita buat 50% pun sudah baik sekali untuk masyarakat kita Bidayuh Selako di Kampung Kuih ini. Proses persampahan ini banyak masa juga, ambil masa kerana the first peringkat yang pertama itu dua-dua belah pihak itu mesti bertemu, berjumpa. Tapi yang pertama mestilah dia pasangan itu yang nak bersampahan itu dulu sama ada dia rela nak bersampahan atau tidak. Kalau dia sudah setuju, dia bagi tahu orang tuanya. Orang tuanya pihak lelaki, pihak perempuan berjumpa. Apabila dia berjumpa dia dua sudah bermesyuarat, mana dia dah setuju, anak dia dah setuju, mak bapak orang budak tu dah setuju, baru kita panggil orang-orang kenemaan, terutama sekali macam binua, macam kampung, macam ketua adat, duduk sama macam mana itu nak buat bersampahan dengan anak dia itu. Jadi itulah proses yang pertama kita bincang. Dan kalau dia sudah setuju, dua-dua belah pihak dah setuju nak bersampahan itu, kita buat satu tarikh. Bila tarikh itu nak diadakan. Contohnya yang kita nak buat sekarang ialah dari Kampung Siruk Dayak dan Kampung Kuih. So itu dua belah pihak itu mestilah bekerja sama-sama baru barang itu boleh jadi dengan baik. Jadi yang pertama ketua sudah beri tarikh, beri dan apabila tiba masanya perbincangan itu sudah mantap, sudah dua-dua belah pihak sudah bersetuju, jadi kita buat satu tarikh. Hari sekian, esok kita buat pengantin daripada Kampung Siruk Dayak. Contohnya, bawa lelaki itu mesti pergi kepada rumah perempuan. Karena kebiasaan Bidayuh Selako di Kampung Kuih ini, mestilah daripada lelaki ke perempuan. Bukan perempuan kepada lelaki, lelaki yang cari perempuan. Itulah sebabnya daripada Kampung Siruk tadi, dia mesti datang ke Kampung Kuih. Karena perempuan itu di Kampung Kuih. Jadi apabila itu dah setuju, macam itulah. So dia bawa. Apabila dia nak turun daripada rumah lelaki itu, dia buat satu upacara adat. Dia gunakan beras putih untuk laluan, jalan. Minta jalan kepada petara-petara patuhan
supaya perjalanan dia itu baik, tak ada gangguan di perjalanan dari kampung Siu ke kampung Weh, di mana tempat perempuan itu diam, rumah dia. Dia buat satu upacara. Tapi dia berjalanlah, dia berjalan kaki. Biasanya orang Selako di kampung Kueh ini, kalau pengantin itu dia lebih baik, lebih meriah lagi, dia berjalan kaki. Dia tak gunakan kereta. Dia menggunakan ada bendera dia berjalan itu. Dia turun tu memang dia ada bendera. Satu bendera putih, mungkin ada bendera Malaysia, bendera Sarawak. Dia bawa 3 orang di depan tu. Pada zaman dahulu dia ada mercun. Dia tunuk mercun di sepanjang jalan to make procession tu lebih menarik lah. Lebih disukai orang. Dia jalan-jalan. Seperti esok, yang nak berlaku esok ataupun lusa, tidak ada mercun, kita jalan saja seperti biasa. Dan kita berhenti di satu tempat, iaitu dikatakan rumah adat di tepi jalan itu. Dia berhenti di sana. Dia bagi tahu jubata di sana. Dia ini pengantin lelaki nak pergi berumah tangga dengan perempuan di Kueh. So dia bagi makan dulu sana. Dia makan dengan pertama dia gunakan sirih, dia simpan di sana, dia sirih, dia baca-baca lah. Orang yang Padagok tu baca-baca dia, baca-baca, and then baru dia makan. Bukan makan biasa, makan cara disuan saja. Dia ambil nasi sikit, dia ambil garam, dia mulutnya, itu saja dia buat. Di perjalanan daripada jalan besar ke rumah Panjang Nek Bujur itu ada satu lagi rumah adat. Terpaksa mereka itu mesti masuk ke sana. Mesti buat sama upacara yang seperti apa yang disiruk tadi. Baru dia naik, baru dia lepas dia buat upacara itu, baru dia berjalan lagi, baru pergi ke rumah Panjang Nek Bujur, di mana perempuan itu sudah menunggu. Orang ramai sudah menunggu, sedia menunggu. Tetapi sebelum dia naik ke rumah Panjang itu, naik tangga rumah Panjang, tetamu itu dihormati dan dia gunakan beras kuning untuk doa selamat. Doa selamat, mereka tu datang dengan selamat, dengan apa, tak ada perkara-perkara yang tadi berlaku macam itu. So dia ambil beras kuning di sana. Semua pengantin tu, orang ramai yang membawa pengantin itu naik ke rumah Panjang. Dan semua itu, kalau habis, lepas itu di tangga itu, kebiasaannya orang Selako ini, bila Selako di kampung Kueh ini, dia gunakan bergendang untuk memeriahkan lagi suasana. So bergendang. Apabila dia bergandang, orang ramai boleh bertanda. Tanda lah sana masing-masing bertanda, bergaya, tanda. And the last one, orang itu bertanda ialah pengantin. Pengantin dengan pengapit dia. Pengantin dengan pengapit dia terus pergi ke sana dan dia bertanda. Lepas dia dua itu pengantin dengan pasangan dia sudah siap, baru berhenti bergandang. Dia berhenti bergandang. Barulah orang-orang itu binua, kampung apa-apa duduk dengan Padagok. Semua duduk baik-baik berselak. Dan dia ada refreshment. Biasanya orang Selako ni kalau dia menyambut pengantin macam itu, dia tak minum kopi, dia minum bubur. Dia minum, dia bagi orang tu minum bubur. Semua orang yang datang tu minum bubur sama-sama. Tapi sebelum dia minum bubur itu, dia berdoa juga. Padagok itu berdoa, dia baca macam kita bless our makanan jugalah. We bless our food. Padagok itu kan bless dia. Bertara untuk kita makan dia dengan selamat apa-apa. Macam itulah baca dia. Padagok will baca. Lepas itu, apa upacara itu, kita sudah rehat apa itu, mungkin dia beri kita makan lagi. Tadi bubur, sekarang dia mungkin dia bagi kita makan nasi. Heavy food. Tapi lelaki nak masuk nanti kira-kira jam 8 malam. Lepas tu dia mesti, Padagok mesti bawa dia. Dia tidak masuk sembarangan. Pintu tu mesti ditutup. Jadi Padagok itu dengan bicara tu bawa lelaki itu tadi yang nak masuk sampaan. So dia ketok pintu itu. Dia ketok pintu, bahasa dia ketok pintu. Dia tak masuk sembarang. Karena mungkin kalau dia tak ketok, orang di sana belum bersedia. Dia ketok, dia nak masuk. Dia pintu pun dibuka. Jadi dia masuk.
Jadi pedagog itu dengan bicara dia akan duduk di depan. Di sana dia duduk. Berpakaian lengkap lah, pakaian biasa untuk bersampaian. Jadi dia duduk sana. Jadi bahan-bahan itu segala tumpi apa-apa memang sudah ready. Air minum pun sudah ready. Jadi pedagog akan baca doa lagi di sana. Dia baca doa untuk menentukan dia itu sudah bersampaian. Sudah baik sampai dia baca. Dia bagi moral macam mana orang berumah tangga. Apa-apalah mengenai pasangan dua itu tadi dia sudah menghadap macam ini. Dia sudah duduk ready dengar apa yang diceritakan oleh ketua adat, diceritakan oleh kampung, diceritakan oleh binua, diceritakan oleh pedagog. Semua beri sedikit sepatah dua dengan dia untuk pengajaran kehidupan di dunia ini. Dan dia dua tu dah boleh tidur malam ini, dia dua boleh tidur ataupun boleh bertanda ke apa kalau ada upacara apa-apa, dia dua tu. Dan esoknya biasanya bersampaian tu dia bunuh manuk 3. Kebiasaannya berlainan dengan upacara yang kita nak buat esok, karena dia bunuh babi lebih besar daripada bersampaian. So itu cara bersampaian. Apa tu? Bersampaian bunuh manuk 3, itu habis untuk bersampaian. Dan kita kalau kita nak sambung dengan nangket itu agak besar sikit. Ya, itu setakat itu saja cerita mengenai bersampaian. So kita sudah ada 2 cara budaya selaku di Kampung Pueh ini. Jadi nangket ini, upacara nangket ini memang seperti upacara bersampaian tadi. Tetapi ianya lebih meriah lagi, lebih besar lagi daripada bersampaian. So nangket ini terlalu rumit saya nak menceritakan kerana dia banyak selok-belok dia. Tapi bersampaian dengan nangket ini tak jauh beza dia. Kerana upacara itu saja yang membezakan dia. Itu saja. Nangket itu memang adik-beradik dengan bersampaian ini. Adik-beradik. Tapi ia lebih besar, lebih abang dia. Proses untuk nangket sepatutnya malam itu kalau kita tengok nangket itu dia masuk ke dalam macam bersampaian juga tadi, masuk ke dalam. Tetapi dia punya bahan sajian itu lebih banyak. Mungkin apar untuk buat tumpi itu sampai 20. Tak muat bilik itu dia buat. Itu prosesnya. Begitu juga makanan lain, makanan nasi kita buat banyak-banyak. Semua ketua itu mesti makan di atas apar, kata kami itu. Apar yang kita makan itu apar. Ada sana. Itu yang agak rumit kita buat. Itu jarang-jarang orang nak buat dia. Karena orang yang kita kata orang yang berada baru boleh. Nak cari itu tempat makan itu sudah 2-30. Mana kita nak cari. Sekarang cuma berapa kita gumpul seluruh kampung pun cuma berapa puluh saja. Itulah proses nangket ini jarang nak dilakukan. Karena ia terlalu rumit, terlalu banyak perkara yang nak kita sentuh mengenai nangket ini. Contohnya tadi makanan, apa dia punya sajian waktu kita masuk bilik tadi, banyak. Dan apabila kita bunuh babi yang saya kata tadi, dia dah bunuh babi, nangket tu bunuh babi, dia nak bagi. Itulah orang tak mampu untuk itu, kecuali orang berada. Orang zaman dulu memang dia persediaan dia untuk nangket itu bukan setahun, kadang-kadang hampir 2-3 tahun. Yang paling mudah sekarang bersampaian. Dan esok paginya dia bunuh babi. Itu saja macam yang nak kita lakukan ini nanti. Paling simple. Itu adik-beradik dengan nangket juga lah. Jadi yang satu sebabnya lagi adalah anak-anak sekarang sudah boleh saya kata ambil mudah saja, ambil jalan yang mudah, tidak mau merumitkan diri sendiri. Mungkinlah saya pikir kalaulah ada orang-orang yang matang, yang tua, tidak terlalu tua, dia macam kami sendirilah. Kalau ada minat untuk menghidupkan adat budaya ini, saya rasa
memang ia boleh dibuat. Tapi sekarang itulah masalah dia, kebanyakan sudah tidak ada minat, nak buat. Jadi saya selaku binua dan diangkat sebagai penghulu, kami rasa kami bertanggung jawab untuk menentukan bahawa sekurang-kurangnya ada dijalankan upacara tradisi, ada tradisi yang dulu supaya ia boleh dipertontonkan kepada generasi yang kemudian yang barulah. Kalau tiada orang yang yang berminat untuk buat ini, jadi kita pun rasa sedih kerana mungkin perkara ini akan hilang begitu saja. Jadi kerana kami juga selalu berhubung dengan pihak MAIS, pihak Majlis Agama Adat Istiadat Sarawak, jadi kami selalu diperingatkanlah. Kalau seboleh-bolehnya kita coba buat yang terbaiklah untuk kita kekalkan adat tradisi ini. Walaupun kita tidak dapat buat 100% seperti mana yang dibuat oleh orang terdahulu, mungkin kita boleh buat dalam 60%, 50%, itu sudah dikira cukup bagus. Jadi itulah harapan saya untuk ketua-ketua yang baru, apa yang kami selalu katakan, kita selaku ketua, kita harus main peranan, jadi kita harus punya inisiatif macam mana kita boleh mengekalkan ataupun tidak pun 100%, tapi sebahagian daripada adat tradisi kita, supaya adat tradisi kita tidak hilanglah. Jangan setakat ada cerita tapi orang tidak pernah tengok. Tapi kalau buat masa sekarang difilmkan apa semua, itulah yang terbaik lah saya rasa. Apa yang dibuat sekarang itu kita rasa adalah sangat baik, di mana ianya dapat dipertontonkan kepada generasi yang barulah. Jangan orang cuma tahu anak cucu kecil nanti cuma dengar cerita orang nangkit, orang bersampan, tapi apa itu nangkit, apa itu bersampan, tidak orang tahu. Jadi harapan saya itulah, mintalah semua ketua-ketua orang Selako ini buatlah seperti mana yang kami coba buat di Pueh. Kita buat setakat mana yang kita mampu, tidak dapat 100%, ada 60-50% pun sudah bagus, kita rasa. Itu harapan kami. Each type of wedding reflects the values of the Selako people, emphasizing community, consent, and cultural heritage. Through these ceremonies, the Selako community weaves a strong bond among its members, celebrating love and unity in unique and meaningful ways. It has been 40 years since the last Nangket was held, making this event even more precious. In the world that is constantly changing, the preservation of these traditions becomes essential for future generations.